the link. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqnal fahma wal ilma. Ya Allah, kerezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, rezkilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang dimuliakan dan dihormati pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh ahli jawatan kuasa surau yang saya hormati dan saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa dan umur yang masih lagi Allah taala anugerahkan kepada kita. Ya, terutamanya pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama di dalam rumah Allah beribadah kepada Allah. Ya, kita sangat-sangat berharap Allah Ta'ala menerima seluruh ibadah yang kita lakukan dan diberi ganjaran pahala dan diizinkan untuk kita membawa segala ganjaran pahala ini ya untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya pertamanya saya nak tanya setakat yang tuan-tuan ingatlah ya, kita belajar, kita ni berada pada muka surat berapa ya? Sebab dah dekat setahun rasanya dah cuti. Ingat tak? Cuma setakat yang saya tanda di sininya muka surat 26. Boleh tuan-tuan? Bukan boleh, betul ke? Kita dah bincang berkaitan dengan tajuk ialah bermula pada muka surat 22, iaitu al-qismul awal fima yajibu 'alal mukallafi asy-syu'uru bihi. Bahagian pertama pengajian kita ini ialah berkait dengan perkara yang wajib ke atas mukallaf untuk merasainya. Apa yang perlu kita rasa, yang wajib kita rasa ialah ayastashira wujudal mudabbir. Kita merasai kewujudan Tuhan yang Maha mentadbir. Dan muka surat 24 tu juga kita dah belajar bagaimana keadaan ataupun bagaimana maksud, apakah maksud yastashira wujudal mudabbir, iaitu merasai wujudnya Tuhan yang Maha mentadbir, iaitu yastahdiruhu ziyadatan alal ikrari bihi, iaitu sentiasa rasa ataupun dengan bahasa yang lainnya sentiasa menghadirkan rasa wujud Allah di dalam hati kita. Rasa ya, yang sentiasa, apa makna merasai wujud Allah, iaitu sentiasa menghadirkan dalam hati kita kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ianya sebagai ziyadatan alal ikrari bihi, sebagai suatu tambahan terhadap pengakuan kita kepada Allah. Jadi kita telah mengaku Allah tu Tuhan. Kita telah membuat pengakuan asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan kita pun percaya dan yakin bahawa Allah itu adalah Tuhan yang maha wujud. Cuma satu lagi, sentiasa hadirkan rasa wujud Allah itu dalam hati kita. Sebab kadang-kadang hati kita ni dia hilang. Ya, kadang-kadang dia rasa wujud yang lain. Betul ya? Ada rasa wujud yang lain. Ada. Kadang-kadang rasa juga, rasa apa? Rasa wujudnya hantu. Tu rasa takut suka tu.
Rasa wujudnya sesuatu yang lebih memberi kesan pada diri kita, yang menyebabkan rasa takut. Ini bahaya. Sepatutnya bila mana kita sentiasa hadirkan dalam hati kita wujud Allah, maka rasa takut hanya untuk Allah, rasa taat hanya kepada Allah, rasa harap dan bergantungan hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah. Yang kita pun baca Allahus Samad. Jadi bagaimana cara dia? Sentiasa hadirkan dalam hati kita. Itu yang saya ulang balik apa yang kita belajar sebelum ini. Baik, apa makna wujud Allah? Itu salah satu yang kita kena nak hadirkan rasa wujud Allah itu. Apa makna wujud Allah? Maka dia tulis sedikit di situ, wal muradu bil wujud, muka surat 24 tu ya, kita ulang balik sikit. Wal muradu bil wujud, yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita Al-Arif Billah Sayyidi Ahmad Alawi ini, Mustafa Al-Alawi ini, wal muradu bil wujud, yang dimaksudkan wujud ialah kainunatul haqqil an wa qabla al-an wa ba'da al-an. Iaitu wujud itu ialah kewujudan al-haq, kewujudan Tuhan yang maha benar pada ketika ini, pada sebelum daripada ini, dan setelah ini. Apa maksudnya? Maksudnya ialah rasa wujud itu rasa wujud yang berterusan. Sebelum ini, sekarang ini, dan pada masa akan datang nanti. Rasa wujud itu sentiasa berterusan. Bukan rasa wujud itu pada waktu-waktu tertentu. Ya, Allah tu ada, dan rasa keberadaan Allah itu rasa dalam hati kita. Tuan-tuan boleh insya-Allah ya, ni bahasa perumpamaan ni, bukan jangan cakap, jangan faham pula Allah duduk dalam hati kita. Macam kita bercinta lah dulu, pernah dulu bercinta kan? Pernah ya? Ke tak pernah? Pernah. Rugilah tuan-tuan kalau tak bercinta masa muda-muda dulu. Sekarang pun boleh lagi. Ya, kerana cinta itu dia bukan dia ada waktu. Ya, cinta ni pada waktu muda tak, cinta hingga ke akhir hayat lah kan. Dulu kan dah berjanji, I love you, saya cinta awak sehingga ke akhir hayat saya. Betul? Ke sehidup semati. Iyalah tu. Jadi jangan pula kita kata perasaan itu ada waktu. Pagi rasa wujud Allah, tengah hari tak ada dah. Rasa ni. Allah tu tetap wujud, Allah tu tetap ada, rasa wujud Allah. Ya. Kemudian kat masjid, kat surau ada rasa ya, Allah tu ada. Betul? Kat rumah tak ada. Rasa ya. Kita bincang soal rasa, bukan soal Allah tu ada dalam hati kita. Samalah juga kita sebut pada kekasih kita dulu, engkau sentiasa hadir dalam hatiku. Pernah cakap? Tak pernah? Oh, tak cukup romantik lah tuan-tuan. Tak pernah. Tuan-tuan balik cakap kat isteri, you jangan bimbang ya, you sentiasa hadir dalam hati saya. Sepatutnya dia tak payahlah tuan-tuan, orang rumah kita tak payahlah kita selalu hadirkan dalam hati kita ya, tapi dia ada dalam hidup kita. Tapi yang sentiasa hadir dalam hati kita adalah Allah. Ini nak menjamin bahawa setiap solat kita sentiasa ingat Allah, tidak lalai, khusyuk. Baik, satu lagi nak tambah, bagaimana wujud Allah? Wujud Allah adalah wujud yang kidam. Apa makna wujud yang kidam? Iaitu mustamirul wujud awalan bila ibtida'in. Allah adalah Tuhan yang wujud secara sedia kala dan tidak ada permulaan. Wujud yang tidak ada permulaan namanya kidam. Secerita mudahlah tuan-tuan sekalian ya, tak perlu saya baca lagi. Wujud Allah adalah wujud yang tidak ada permulaan, dan wujud Allah adalah wujud yang tidak ada kesudahan. Maknanya apa? Wujud Allah yang tidak ada permulaan ialah wujud yang kidam. Ya, sedia kala. Sebab tu kidam ni kita terjemah sedia ada, sedia kala. Dan wujud Allah adalah baqa. Apa makna baqa? Kekal. Ya, kekal, yang tidak ada kesudahan. Sebab apa? Sebab sesuatu yang wujud yang ada permulaan akan ada pengakhiran. Macam kita semua ni lah. Kita semua ni ada permulaan wujud kita. Bila tuan-tuan wujud? Tengoklah tarikh lahir tu. Tapi wujud sebelum tarikh lahir kan? Duduk dalam kandungan mak kita tu berapa bulan? 9 bulan 10 hari paling kurang. Ya, 9 bulan 10 hari. Ada yang lebih. Hari pertama tu ingat hari apa? Tak ingat? Di situlah wujudnya kita. Tapi kita sambut bukan hari wujud, kita sambut hari lahir. Okeylah. Ya, jangan pandai-pandai pula. Saya sambut hari wujud saya, ustaz. Sudah. Tuan-tuan sekalian ya. Jadi wujud yang ada permulaan sedang menunggu pengakhiran. Apakah pengakhiran itu? Adalah sebuah kematian.
Ya, kematian itu adalah satu kesudahan? Tidak, kematian itu adalah suatu permulaan untuk wujud yang kekal, yang diberi kekal, bukan wujud yang kekal, wujud yang diberi kekal oleh Allah. Sebab tu kekal ni dia ada dua. Satu kekal yang hakiki, Allah Ta'ala yang benar-benar kekal. Satu lagi kekal yang aradi, boleh juga aradi, kekal yang diberi kekal oleh Allah. Siapa dia? Ahli syurga, khalidina fiha abada. Okey, selesailah situ tuan-tuan. Kita masuk muka surat 26. Kita bincang tajuk sifat qiyamuhu binafsih. Ya, qiyamuhu binafsih. Apa makna qiyamuhu binafsih? Kama yajibu alaihi aidan, sebagaimana wajib ke atasnya. Ke atas siapa? Al-mukallaf. Ya, ke atas mukallaf. Kerana dhamir itu dia kembali kepada sebelum daripada ini. Ya, kama yajibu, sebagaimana juga wajib alaihi, ke atasnya, ke atas mukallaf, aidan. Dia kalau kita belajar bahasa Arab, kita baca sekejap tuan-tuan, ni sedikitlah saya tuan-tuan pun tahu. Kalau kita baca terjemah, sebagaimana wajib juga ke atasnya, ke atas mukallaf. Kalau bahasa Arab, juga tu dia letak akhir sekali. Kama, sebagaimana, yajibu, wajib, wajib, alaihi, ke atasnya, ke atas mukallaf, aidan, juga. Barulah cakap juga. Kalau bahasa Melayu, wajib juga. Bolehlah tuan-tuan belajar bahasa Arab sikit-sikit ya. Dah lama tak belajar bahasa Arab kan? Masa sekolah dulu lagi. Sekarang kena tambahlah belajar bahasa Arab, sebab nak masuk syurga kan nak cakap Arab. Betul ya? Dah okey dah. Dah tahu dah nasi lemak bahasa Arab. Tak ada lah tuan-tuan nak bagi tahunya. Bahasa Arab sikit-sikit lah. Okey, baik. Apa yang wajibnya? Ayya'tarifa, untuk dia mengiktiraf. Apa makna iktiraf? Beriman dan mengakui. Itu iktiraf. Lahu, baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, bil ghina allazim li zatihi, dengan sifat kekayaan yang melazimi zatnya. Yang melazimi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang melazimi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna qiyamuhu binafsih? Qiyamuhu binafsih ni, mengikut pengarang kitab ni, dia terjemah al-ghina, iaitu kaya. Kalau kita terjemah biasa, apa makna qiyamuhu binafsih? Allah berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri dengan sendiri? Payah juga kalau kita nak hurai balik. Apa makna berdiri dengan sendiri? Tak payah orang angkat. Kita duduk, kita berdiri sendiri. Tapi kita belajar dalam kitab-kitab dengan tuan-tuan guru kita, ada dua makna berdiri dengan sendiri. Tapi kita baca sini dulu, nanti saya pun sebut. Tapi bahasa mudah lagi, apa makna berdiri dengan sendiri? Al-ghina, kaya. Apa makna kaya? Tidak berhajat kepada segala-galanya dan sesiapa sahaja. Itu kaya. Sebab tu manusia ni sebenarnya tak ada yang kaya. Kenapa manusia tidak ada yang kaya? Kerana tak ada manusia yang tidak berhajat kepada yang lain. Ya, cakap kaya tapi kejap-kejap minta tolong orang. Cakap kaya kejap-kejap makan, cakap kaya kejap-kejap tidur. Kalau dah kaya tak berhajat kepada tidur, tak berhajat. Itu makna kaya sebenarnya dalam bahasa Arab. Bahasa Malaysia kaya tu banyak duit kan? OKB, orang kaya baru. Baru banyak duit. tu baru banyak duit, baru banyak harta. Dalam bahasa Arab kaya bukan banyak harta. Betul juga, tidak menafikan. Tapi kaya ialah pada makna asalnya tidak berhajat kepada segala-gala. Sebab dia dah memiliki segala-galanya. Allah Al-Malik, dia adalah Tuhan yang memiliki segala-galanya. Hatta diri kita pun bukan milik kita, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu diri kita bukan milik kita? Sebab kita tak boleh nak jaga diri kita sendiri. Sehingga nak tahan sakit kepada diri kita pun tak boleh nak tahan. Kalau kita punya, jagalah. Macam motosikal kita punya kan, kita ikut suka kita nak buat macam mana. Nak basuh, nak biarkan, nak parking kat mana, nak pakai pukul berapa, nak jual atau nak beli, itu kita punya. Ni kalau badan kita punya, jagalah jangan sampai tak sakit. Jangan buat dak badan tu sampai. Tapi kadang-kadang dia sakit. Sakit tu sebab apa? Sebab bukan kita punya, ada yang lain menentukan ke atas diri kita. Okeylah tuan-tuan, tu saya yakin tuan-tuan fahamlah. Itu makna kaya. Baik, kita baca sikit lagi di sini. Wahwa ibaratun, apa makna kaya? Wahwa, ia adalah ibaratun, suatu ibarat. Ibarat ni ialah suatu yang boleh kita faham. An qiyamihi binafsih,
iaitu Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah qiyamihi bi nafsih, dia berdiri dengan dirinya sendiri, wa bi syu'unihi, dan dengan urusan-urusannya sendiri, ghairi muftakirin li syai'in ma, tanpa memerlukan kepada sesuatu apapun. Itu makna kaya, iaitu Allah Ta'ala ni suatu ibarat untuk menunjukkan kepada kita, memahamkan kepada kita Allah itu wujud, zatnya itu wujud dengan dirinya sendiri dan segala urusan-urusannya sendiri tanpa memerlukan segala apa sekalipun. Dia begini tuan-tuan, qiyamuhu bi nafsih ni dia ada dua makna. Makna pertama ialah wujud Allah Ta'ala itu dia tidak perlu kepada sesuatu yang lain untuk dia berada padanya. Contoh kita ni, sebab contoh mudah, macam kalau mengaji dengan tok-tok guru kita zaman pondok-pondok dulu, dia panggil pokok dedalu. Tahu kan pokok dedalu kan? Dia kan tak boleh hidup sendiri, dia kena menumpang pada pokok lain. Betul ya pokok dedalu ya? Yang pokok yang menumpang pada pokok lain tu, dia tak ada, patutnya dia tumbuh sendirilah, tak? Dia tumbuh di pokok-pokok lain. Kalau tidak, tak boleh dia. Betul pokok dedalu. Ada nama lain belah-belah sini. Ke pokok parasit. Ya, ada betul. Dia jenis parasit. Dia panggil apa? Dia tak ada itu. Dia kena ada perumah. Kalau tidak, tak boleh hidup dia. Jadi dengan kata lain, dia nak ada, dia kena duduk di tempat yang lain. Tidak bagi Allah. Ya. Allah tu qiyamuhu bi nafsih, adanya zat Allah, dia tidak perlu berada pada zat lain. Itu qiyamuhu bi nafsih. Pertama. Makna kedua ialah qiyamuhu bi nafsih, tidak ada yang mencipta Allah, kerana dia sedia ada. Itulah dengan makna yang lain lebih mudah, ialah ghina, kaya. Apa makna kaya? Tu yang bawah sekali tu. Ghairi muftakirin li syai'in ma, dia tidak berhajat dan tidak memerlukan kepada sesuatu apapun. Kalau dah sampai kat sini pun kita dah faham dah. Minta maaf kita cakap ada golongan-golongan yang kita tak tahu bagaimana dia belajar, wallahu alam itu dia punya pasal. Tapi akhir sekali dia boleh kata bahawa Allah perlu kepada tempat untuk dia duduk, sedangkan Allah itu tidak perlu kepada apa-apa. Allah, ya, kenapa? Kerana dia terjemah ayat Quran, Allah duduk di atas arasy. Kalau duduk macam mana? Berarti macam tadilah, Allah perlu kepada sesuatu yang lain untuk dia berada di situ. Sedangkan Allah itu Al-Ghina, Tuhan yang Maha Kaya, tidak berhajat kepada segala-gala sesuatu. Tuan-tuan, istilah berhajat ni apa maksud? Apa maksud istilah kepada berhajat? Berkehendak. Apa maksud? Ya? Atau apa makna yang tersirat di sebalik perkataan-perkataan tu? Berhajat, berkehendak, memerlukan sesuatu. Apa maksud tersirat di sebalik tu? Lemah. Itu maksud dia. Betul ya? Saya berhajat pada tuan-tuan, tuan-tuan berhajat pada saya, kita berhajat pada kawan kita. Kita nak makan apa? Nak makan ikan, berhajat pada nelayan. Tiap-tiap hari pergi turun ni, setakat ni. Dekat kan pelabuhan tu kan, dekat. Pergi mancing, tak dapat-dapat. Akhir sekali balik beli kat depan tu juga. Ya, kita nak makan apa? Nasi. Kita berhajat kepada petani. Kita nak sayur, berhajat. Dia apa makna? Maknanya lemah. Maka kalau Allah Ta'ala itu berhajat kepada ini, berarti Allah itu lemah. Tuhan mustahil lemah. Yang lemah tu, itu bukan Tuhan. Itu apa tu? Yang lemah tu, itu bukan Tuhan. Tu apa? Makhluk. Namanya apa makhluk tu? Namanya Ayah Pin. Tak adalah tuan-tuan tu. Yang lemah-lemah duk mengaku Tuhan, itu bukan Tuhan. Tuhan apa lemah? Ya, sekarang ada lagi? Dah tak ada dah. Habis, macam mana boleh jadi Tuhan? Tuhan ni mesti baqa', mesti kekal. Kalau Tuhan dah tak kekal, macam mana alam ni nak jadi apa? Siapa nak urus? Sedangkan Tuhan tu kan Al-Mudabbir. Awal-awal kita baca tu, merasai Tuhan adalah Mudabbir. Minta maaf, ya, Mudabbir. Okey, baik. Di situ ada nota kaki angka yang ke-11 tu. Nak baca pun boleh, tak baca pun tak apa tuan-tuan. Kita baca sikit, iaitu sifat ghina atau tidak memerlukan kepada sesiapa pun, sabit, tetap bagi zat Allah. Allah adalah zat yang tidak memerlukan kepada sesiapa pun. Ia merupakan sifat salbiyah
yang menafikan kekurangan daripada zatnya. Apa makna? Kita belajar dulu tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan masih ingat lagi kalau kita belajar sifat 20 ni, ulama bahagi. Pertama, sifat nafsiyah. Wujud adalah sifat nafsiyah, sifat yang merujuk kepada zat Allah, itu wujud. Yang kedua, sifat salbiyah. Ada 5 sifat salbiyah. Nanti ini kita baru belajar 3. Qidam, baqa, apa lagi? Qiyamuhu bi nafsih. Kejap tuan-tuan, ada tertinggal ke? Qidam, baqa, mukhalafat al-hadis, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Itu 5. Okey, 5. Jadi, apa makna sifat salbiyah? Iaitu sifat yang menafikan kekurangan pada zat Allah. Baik, saya bawa contoh pada tuan-tuan ni, saya yakin tuan-tuan pun dah faham dah ni, dah banyak kali dah kita ulang. Apa makna baqa? Baqa tu asal kita terjemahnya ialah kekal. Apa makna kekal? Kekal ialah menafikan kesudahan. Itu maksud dia. Sifat salbiyah, sifat menafikan kekurangan pada Allah. Kidam, apa makna kidam? Sedia kala. Apa makna sedia kala? Menafikan permulaan. Qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendiri. Apa maknanya? Menafikan bahawa Allah itu berhajat kepada sesuatu yang lain. Mukhalafatuhu lil hawadis. Apa makna mukhalafah? Bersalahan Allah dengan perkara yang baharu. Apa maksud? Menafikan Allah itu sama dengan makhluk. Itu sifat salbiyah. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Kemudian ke depan nanti kita belajar sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah dan seterusnya lah. Okey, kemudian ada satu ayat Quran yang pernah kita baca sebelum daripada ini, surah Fatir ayat 15. Ya, masih lagi muka surat 26. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antum, kamu semua, kata Allah, al-fuqara ilallah, adalah fakir-fakir yang berhajat kepada Allah. Fuqara ni plural kepada perkataan fakir. Fakir seorang, fuqara maknanya ramai. Kita semua ni adalah fakir. Malam ni bila mana kita baca ayat ni, kita kena sedar diri. Siapa kita? Kita bukan kaya. Oh, kalau tak kaya miskin dah ustaz? Tak juga. Habis apa? Fakir. Apa makna fakir? Terlalu amat berhajat. Ni ayat Quran ni tuan-tuan, surah Fatir ayat 15. Apa makna fakir? Terlalu amat berhajat. Contohnya, kita nak hidup ni tuan-tuan, kita berhajat kepada roh. Roh pula berhajat kepada jasad. Ya? Kalau roh saja tak ada jasad, apa tu? Nampak tuan-tuan sekalian? Nampak kejap buka kipas, kejap buka ni, orang tak nampak. Atau apa tu? Kemudian jasad saja tak ada roh, itu mayat. Ya, bukan orang, mayat. Jangan kata kenapa orang ni duduk terlentang sini, itu bukan orang lah, itu mayat, sebab dah tak ada roh. Baik, ada jasad ada roh, boleh hidup tak? Tak boleh juga. Ya, kena ada nyawa. Roh lain, nyawa lain. Ya, tuan-tuan tidur semalam, roh dah keluar. Malam ni pun kalau tidur roh keluar ni, betul ya? Tapi masih bernyawa. Ada roh, ada jasad, ada nyawa, tak boleh hidup. Nak kena ada oksigen. Kalau dah ada oksigen tak boleh hidup juga. Nak kena ada makan, betul ya? Dah makan, nak kena ada minum. Dah ada semua, roh, jasad, makan, minum, oksigen, tak boleh hidup juga. Kena nak kahwin pula dah. Berhajat kepada kahwin. Sebab apa? Sunyi katanya. Betul ya? Lepas kahwin sunyi juga. Sebab apa? Berhajat pada anak. Tak payahlah. Kajak berhajat pada, nak berjalan pergi kerja, mana boleh orang berjalan zaman sekarang. Orang naik motosikal paling kurang berhajat pada motosikal. Nak balik kampung berhajat pada kenderaan, sebab anak kan 10. Contohnya berhajat. Inilah orang yang dikatakan Allah kata, bukan orang kata. Allah kata antum, kamu semua ni, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antum, kamu semua ni fuqara, fakir. Berhajat kepada ilallah, berhajat kepada Allah, bukan berhajat pada orang. Yang ni kena faham juga ni. Habis yang kita minta tolong orang tu, tuan-tuan sekalian, dia ada dua minta tolong. Tapi kalau sebenar-benarnya orang tu sendiri pun dia tak boleh tolong kita kalau Allah tak hidupkan dia. Dia tak boleh tolong kita kalau Allah tak sihatkan dia. Dia tak boleh tolong kita kalau Allah tak gerakkan hati dia untuk datang bantu kita. Nampak zahir orang, nampak hakikat sebenarnya. Sebab tu orang Arab ni yang faham lah. Arab yang faham. Arab yang tak faham, sampai sekarang pun tak faham juga tuan-tuan. Arab yang faham, kita kata syukran. Ya, anta telah tolong saya, maka saya nak cakap kat anta syukran. Dia cakap asyukru lillah.
Ni yang faham. Dia kata syukur itu sebenarnya, terima kasih itu sebenarnya kepada Allah, bukan kepada aku. Tu orang yang faham. Baik, perangan kedua tu Allah kata apa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah lah, ataupun sedang Allah lah yang sebenar-benarnya dia al-ghani, yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, al-hamid, yang maha terpuji. Alhamdulillah, selesailah tajuk tu kita malam ni tuan-tuan. Ada soalan tak ni? Bab berkait qiyamuhu bi nafsih. Allah berdiri dengan sendiri, Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang lain untuk dia berada di situ, dan dia tidak berhajat kepada yang lain menciptanya. Itu qiyamuhu bi nafsih. Kena rasa. Itulah kebesaran Allah, itulah kehebatan Allah. Jadi nak bergantung dengan Allah lah. Ya, kita ni terpaksa berdiri, tak boleh sendiri. Ya, bergantung pada orang ni, lemah. Apa maksudnya? Yang tadi poin dia, kita adalah lemah. Okey, baik, selesai di situ. Silakan. Begini, kalau kita kata Allah adalah zat yang maha dahulu, sebab tu ulama dulu kan, dia boleh pada zahirnya okey kalau kita faham i'tikad kita kan. Cuma dia teliti, dia halus sampai ke tahap tak nak nampak dahulu tu dimulai dengan tiada. Dia begini tuan-tuan sekalian. Sebab tu boleh kita bahasa ni sekadar bahasa tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala wujudnya dia adalah tidak ada permulaan. La ibtida, tidak ada permulaan. Ya, kenapa disebut tidak ada permulaan? Kerana tidak mahu ada yang faham bahawa dia bermula dengan tiada. Wujud kita ada tak sekarang ni? Ada. Tapi bermulanya kita dengan tiada. Sebelum ni ada tak? Tak ada. Jadi kita bermula dengan ada atau bermula dengan tiada. Sebab tu Allah Ta'ala bila mana dia firman dalam Quran, Allah sebut mati dulu sebelum hidup. Allazi khalaqal maut wal hayah. Allah tidak sebut dalam Quran Allah dahulukan hidup baru mati. Kerana manusia ni dia bermula dengan tidak ada, mati. Sebab tu Allah kata allazi, dialah Tuhan, khalaqal maut, yang mencipta mati, tidak ada. Wal hayah, barulah dicipta ada. Dia cipta siapa? Kita semua. Liyabluwakum, sebab nak uji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang paling baik amalan dia? Tapi Allah mulakan dengan mati. Kita ni hidup dan mati. Betul ya? Kenapa kita cakap hidup dan mati sedangkan Quran kata mati dan hidup? Ayat lain lagi, Allah tanya orang kafir, kaifa takfuruna billah? Kenapa wahai orang kafir kamu kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata, sedangkan kamu mati. Kenapa Allah sebut mati dulu? Summa yumitukum, kemudian summa yuhyikum, kemudian kami hidupkan kamu. Kamu mati. Apa makna mati yang pertama ni? Kamu tidak ada. Maka manusia ni, makhluk ini, dia bermula dengan tidak ada, maka baru dia ada. Sebab tu Allah Ta'ala, mudah bahasa ulama kita dulu teliti, sedia kala, sudah sedia ada. Bukan dia dahulu. Jadi sebelum tak ada lagi. Maka dahulu tu kita nak kata apa ya? Dia mula dengan tak ada, cuma dia dulu saja. Ada satu perbahasan dalam kitab tu, mungkin saya tak ingat tuan-tuan sekalian. Kalau akan datang mungkin saya boleh sebut balik. Ya, perkataan-perkataan yang kita kena jaga untuk kita sendiri faham, supaya jangan faham bahawa Allah itu dia dulu. Sebelum tu dia tak ada juga, cuma dia dulu je. Allahumma antal awwal falaysa Allah ada doa itu Haji maksud kata yang setakat saya ingat. Allahumma antal awwal, wahai Tuhan engkau lah yang terawal. Fala qablaka syai', tidak ada sesuatu sebelum daripada itu. Ada doa tu. Allahumma antal akhir, engkau lah Tuhan yang maha akhir. Apa makna maha akhir? Iaitu tidak ada kesudahan. Itu maksud maha akhir. Apa makna maha awal? Tidak ada permulaan. Kalau kita berpengertian macam tu, kalau kita faham akan ada permulaan, bukan dia ada yang terakhir. Ya. Jadi kalau kita faham dengan usul itu, itulah yang kita maksudkan. Okey. Boleh. Kita faham itu
Allah Ta'ala lebih faham lagi tu. Ya. Tahu apa yang dimaksudkan. Ya. Cuma kalau kita ucap apa yang kita faham, tak ada masalah. Bimbang-bimbang kita ucap dan kita faham salah daripada apa yang kita ucap itu. Tu tak boleh. Ada satu kali ada seorang, saya baca satu kitab tauhid jugalah. Kemudian seorang muslimah ni dia mesej saya, dia kata nak tanya boleh ustaz? Kata boleh. Saya nak cakap bukan nak tanya, saya nak cakap apa yang saya faham. Betul tak yang ustaz mengajar tu saya fahamnya macam ni? Dia pun cakap, akhir sekali saya kata itu bukan faham tu, itu yang salah faham. Tapi bagus juga dia bagi tahu. Betul tak saya faham begini? Itu bukan. Tak ada satu tajuk tu lah. Kalau nak bincang tu panjang lah. Tapi kalau Tuan Haji sebut tadi bahawa faham apa yang kita duk hurai ni, cuma perkataannya dia dahulu dan dialah Tuhan yang kita nak kata apa? Terkemudian, terakhir. Jadi ada ayat Quran, huwal awwal wal akhir. Dia adalah Tuhan yang maha awal, dia adalah Tuhan yang maha akhir. Tapi awalnya Allah tidak ada permulaan, akhirnya Allah tidak ada kesudahan. Tu insya-Allah boleh gitulah. Okeylah. Baik, kemudian muka surat 27 insya-Allah. Sifat wahdaniyah iaitu sifat keesaan. Ya, wahdaniyah. Ya, sifat Allah Taala itu esa. Baik, wa ayatarifa lahu, dan wajib juga kita mengiktiraf. Apa makna iktiraf tu? Ada sebelah tu disebutnya beriman kepada Allah dan mengakui lahu, baginya, bagi zat Allah bersifat dengan bil wahdaniyah, ia bersifat dengan keesaan. Apa makna wahdaniyah? Wahya ibaratun, dia ada suatu ibarat, perkataan itu memberi satu ibarat kefahaman kepada kita animfiradihi ta'ala fi zatihi wa sifatihi wa af'alih. Tuan-tuan kalau nak tengok terjemah muka surat 28 tu, iaitu mengakui baginya, bagi zat Allah, bagi Allah adanya sifat wahdaniyah. Apa makna wahdaniyah? Iaitu infiradihi, iaitu ketunggalannya dari semua zat, sifat dan perbuatan-perbuatannya. Dia begini tuan-tuan, suatu ibarat yang menunjukkan bahawa Allah itu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Apa makna esa? Esa itu ialah tunggal. Apa makna tunggal? Tidak berbilang-bilang. Apa makna tidak berbilang-bilang? Tidak berjuzuk-juzuk, tidak tersusun-susun. Kewujudan kita ni pada diri kita tersusun daripada kepala turun, kalau kira daripada atas lah, kepala turun ke badan. Badan ni pula ada tangan tu ada lengang, ada apa? Ada tangan, kemudian ada jari itu pula ada sendi. Ni tersusun-susun. Allah tidak begini. Ya, kerana ini adalah makhluk. Sebab tu kita ni lemah. Kenapa lemah? Kerana boleh dipotong lah. Kalau dah tersusun-susun, boleh tak potong kaki? Boleh? Boleh hidup lagi tak? Boleh lah, insya-Allah. Ya, potong tangan boleh. Kalau potong leher, mana ada? Tak ada insya-Allah dah Tuan Haji. Potong leher bukan insya-Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna lemah? Boleh dipisah-pisah, kemudian boleh dicantum-cantum. Kan berapa ramai orang yang putus jari dia, boleh boleh dipisah, boleh dicantum, boleh dibuang, boleh ditampal balik. Tahu kan orang tampal-tampal sekarang ni kan, ambil kulit di paha, tampal kat pipi supaya nampak tembam ke apa. Macam-macam sekarang ni. Ni tuan-tuan sekarang ambil letak kat hidung. Sekarang ni orang duk suka hidung Korea. Pergi kat Thailand 1,000 sebatang hidung ni, 1,000. Tukar daripada hidung Melayu kepada hidung Korea. Subhanallah. Ada satu kali tu ada orang cerita kat saya di restoran. Tapi ni kategori lain lah tuan-tuan, kategori yang satu lagi tu. Dia nak cakap juga ke? Yang sotong tu. Orang restoran tu cerita kat saya. Dia kata, "Ustaz, baru ni ya Allah ada orang dia datang minum." Dia kata apa? Dia cakap kat dia, you, cantiklah hidung you. Bila you buat?" Rupanya hidung buat. Dia kata, "Tapi I rugilah, I buat awal. Sebab hidung I ni hidung Europe." Wah, hidung Europe tuan-tuan sekalian. Yang macam, sekarang tak ada dah. Sekarang ni hidung ni orang tak nak dah. Orang nak hidung Korea. Hidung Korea pula tuan-tuan. Maknanya boleh ubah, boleh tampal. Inilah makhluk. Berapa? Buat kat mana? Kat seberang sana. Ni sebelum PKP ni tuan-tuan. Cerita ni sebelum PKP. Seberang sana. Berapa? 1,000. Okey lah. Dapat hidung Korea 1,000. Itulah makhluk. Boleh ditampal, boleh diubah, boleh dipotong, boleh itu makhluk. Allah
Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak tersusun-susun, tidak berjuzuk-juzuk, dia adalah tunggal. Dia tidak berbilang-bilang. Pada apa? Pada zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya. Allah ni sifat dia satu je. Contoh ilmu, sifat ilmu. Bukan tuan-tuan takut saya tuan-tuan salah faham. Tu sifat 20 ialah. Sifat tu kita belajar 20. Sifat contoh ilmu Allah satu je. Nanti dalam bab ilmu kita bahas. Kerana sifat itu sifat yang esa. Dia tak ada dua, dia tak ada tiga, dia tidak berbilang-bilang. Kudrah Allah, kudrah yang esa. Ya. Dia tidak ada kudrah yang ada dua kudrat. Allah ni ada berapa kudrat? Ada dua kudrat. Habis kudrat satu, kudrat dua, mana lebih kudrat? Mana lebih berkuasa? Sudah. Kita ni banyak kudrat dah. Ya ke? Kita ni tak ada kudrat kecuali yang diberi oleh Allah. Sebab tu kita berjalan bukan dengan kaki, kita berjalan dengan kudrat yang Allah letak di kaki. Allah pinjam, Allah bagi, Allah izin. Jalan bukan dengan kaki ya. Cuba kita tengok kat hospital tu, berapa ramai dah tak boleh berjalan. Ada kaki lagi? Ada. Cuba pergi tanya dia, tu kaki buat apa bawa? Kaki ada tu kenapa tak berjalan? Bukan dulu berjalan dengan kaki ya? Sudah. Sebab tu kita bukan ada kuasa sebenar. Baik, muka surat 28. Okey lagi ke masa? Kalau kira masa tak okey dah tu kan? Tak okey tu maknanya masa dah habis lah. 50 saat. Cukup lah. 50 saat. InsyaAllah kita sambung akan datang. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Dia musim PKP ni dia tak boleh mengaji banyak. Dia kena beramal banyak. Ngaji sikit-sikit aja tuan-tuan, beramal kena banyak. Sebab apa? Sebab kejap dengar belah sana mati, kejap dengar belah sini mati. Subhanallah. Kawan saya seorang tu sihat-sihat, kena COVID, masuk hospital. Dalam masa seminggu tuan-tuan, ditidurkan tak mati. Duk sihat ni, duk sihat. Pergi test positif. Masuk hospital, okey, oleh kerana badan dia agak besar sikit, ya, maka nafas dia, oksigen dia turun, ditidurkan, mati. Di Kelantan, kawan di Kelantan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitulah tuan-tuan sekalian ya. Alhamdulillah kita akan sambung. Tapi tolong ingatlah muka surat ya. Muka surat akan datang, kita akan sambung pada muka surat 28 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.